Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang buruk lakunya, yang malas, yang sedikit sekali pengkabulannya, jika engkau dengar nasihatku ini dan engkau beramal seperti yang aku anjurkan itu, maka semua manfaatnya ialah buat dirimu. Dan jika engkau tidak mengikut dan beramal, maka yang menanggung risikonya dirimu sendiri. Kelak engkaulah yang akan menerima kutukan dan kecewa. Allah Ta'ala berfirman, Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa itu apa yang diusahakannya dari amalan baik, dan menanggung apa yang dibuat dari amalan yang jahat. Suratul Baqarah ayat 286. Firman-Nya yang lain, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka pahala kebaikan itu buat diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, kamulah yang menanggungnya. Suratul Isra ayat ke-7. Besok semua itu akan engkau terima, iaitu balasan kebaikan amalan itu di dalam syurga dan balasan amalan dosa pula di dalam neraka. Nabi SAW pernah bersabda, berikan makanan kamu kepada para ahli taqwa, dan berilah pakaian koyak kamu kepada kaum mukminin. Riwayat Ahmad. Jika engkau beri makananmu kepada orang yang bertakwa dan engkau membantunya dalam urusan dunianya, samalah seperti engkau berkongsi dengannya dalam amalannya. Tiada akan kurang sedikit pun dari pahalanya walau sezarah sekalipun. Sebab engkau telah membantunya dalam niat baiknya dan telah meringankan tanggungannya serta menyegerakan langkahnya kepada Tuhan Azza wa Jalla. Tetapi jika engkau memberikan makananmu kepada seorang munafik yang bermuka-muka lagi membuat maksiat, lalu engkau membantunya dalam urusan dunianya, engkau juga turut berkongsi dengannya dalam amalannya, tiada akan dikurangi siksanya barang sedikit pun. Sebab engkau telah membantunya untuk berbuat maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla, maka kejahatan yang dibuatnya itu kembali kepadamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita hendak melaksanakan suatu amalan, bila kita nak buat suatu ibadat, suatu ketaatan, maka kita perlukan ilmu. Itu asas yang paling penting dan paling utama. Tetapi asas yang lain yang tidak kurang pentingnya ialah ilmu ini mesti dalam proses bimbingan yang berterusan. Seorang yang menuntut ilmu mesti dia berada dalam proses bimbingan untuk mendapatkan ilmu, bukan bimbingan dalam beramal dengan ilmu. Artinya kita perlukan para guru kita, para masyayikh kita, para ulama kita yang senantiasa bukan sekadar memberikan kepada kita ilmu, bahkan membimbing kita bagaimana untuk melaksanakan ilmu tersebut, dengan mengambil kira kondisi kita yang berbeza-beza. Umpamanya tuan-tuan, bila kita beli kereta, maka yang menjual kereta ini dia akan ajar kita, ni macam ni, dibimbing kita pula daripada segala
bentuk cara kegunaan dengan sempurna, sehinggalah kepada servisnya. Dan kita tak putus dengan dia selagi mana kita ada kontrak dengan dia ataupun jaminan untuk kebaikan kita. Sama juga dalam bab agama. Kita belajar satu hal. Mungkin tuan-tuan boleh belajar melalui baca buku, melalui online, melalui kelas-kelas talaki. Namun sejauh mana guru-guru ini membimbing kita secara langsung. Ya, kita duduk dalam kuliah, kita berdengar, kemudian kita balik rumah. Kita kata kita dah tahu. Tok guru kita dah beritahu satu ilmu. Lalu kita cuba praktikkan. Ya, bila mana kita praktikkan ilmu tersebut, mungkin akan berlaku kekurangan. Mungkin akan terhalang pengkabulannya. Mungkin juga kerosakan akan berlaku. Mungkin. Umpama seorang diberi pisau, ia banyak gunanya, tapi bila dia tak reti guna, dia akan melakukan kerosakan. Umpama doktor yang memberi obat, walaupun namanya obat, kalau dia salah guna, maka dia akan membunuh dia, walaupun namanya obat. Umpama seorang diberi kenderaan, kalau dia salah guna pun dia akan mati. Ya, ilmu yang kita peroleh daripada guru-guru kita, yang penting ialah kita lihat bagaimana nasihat dia terhadap ilmu tersebut. Kalau seorang doktor bagi obat, dia beritahu 2 kali sehari, 3 kali sehari, sebelum makan, selepas makan. Dia mungkin kata ini antibiotik mesti habiskan. Maka nasihat itu cukup penting. Kalau sebelum ini Syekh Abdul Qadir telah nasihat kita, umpamanya kita minta daripada Allah, Allah berikan kepada kita wilayah, yakni kewalian, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Syekh Abdul Qadir menyebut dalam nasihat-nasihat beliau sebelum ini, bagaimana kita fokuskan cinta kita kepada Allah. Kerana bila mana kita letak cinta kita pada makhluk dan kita sibuk padanya, Allah akan cabut cinta itu. Kerana Allah itu cemburu. Inna Allaha yagharu. Allah itu cemburu. Makin seorang itu dekat dengan Allah, makin cemburu Allah pada dia. Apa maksud cemburu? Bila dibuat sesuatu yang tidak mendapat redha Allah, maka Allah marah. Umpama kita sayang isteri kita, makin kita sayang, kita cemburu. Kalau kita tengok dia bercakap dengan lelaki pun kita marah. Kalau kita tengok dia jeling pada lelaki pun kita marah. Pada orang lain boleh bersembang, bergalak, ketawa, itu tak ada orang peduli sebab tak ada orang cemburu pada dia. Bila kita sayang isteri kita, mungkin isteri kita kalau dia berjalan, ada orang tengok dia pun, kita marah isteri kita juga. Kenapa biarkan dia, kamu ditengok? Akhirnya, ini semua hasil kerana seorang tu amat sayang. Itu analogi untuk kita faham. Bila Allah sayang kita, bila kita buat sedikit kesilapan, Allah akan tegur langsung. Bila kita mula mencintai sesuatu yang lain daripada Allah, Allah akan ambil benda itu. Sebagaimana berlaku pada Ibrahim, sebagaimana berlaku pada Yaqub. Bila mereka menyayangi anak mereka, Allah Ta'ala tarik anak tersebut. Mereka melalui satu proses tarbiyah yang cukup panjang. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah uji dalam banyak-banyak isteri Rasulullah, Allah uji Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kerana Rasulullah menyatakan sendiri bahawa dia menyayangi Aisyah. Dan umpama kelebihan Aisyah itu, umpama kelebihan as-sarid, makanan yang paling disukai waktu itu berbanding makanan yang lain. Ini perumpamaan. Walha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyintai Aisyah kerana perkara yang bersangkutan dengan dakwah dan agama. Pun begitu, Allah nak supaya kecintaan itu mutlak pada Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditegur. Dan kita juga begitu, kita akan ditegur oleh Allah Ta'ala bila kita tunjukkan kebergantungan kita pada dunia sangat, maka Allah akan ceraikan dunia itu seketika. Sehingga kembali kita menyerah urusan itu pada Allah, Allah kembalikan. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Allah Ayub. Ketika sibukkan dia pada segala harta dan anak-anaknya, Allah hilangkan semua. Sehingga sentiasa dia ingat Allah, kemudian Allah kembalikan semua. Maka ini proses pada setiap orang yang nak dekat dengan Allah. Kalau dia sanggup hilang setiap perkara yang boleh melalaikan dia dari Allah.
Syekh Abdul Qadir tekankan di sini bahawa dengar nasihat para ulama, beramal sebagaimana yang dianjurkan, kerana itu akan beri manfaat yang berganda pada kita, kebaikan yang berganda. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka seringkali bertanya, buat macam mana, buat macam mana, buat macam mana. Dan Rasulullah akan kata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dan mereka sentiasa bertanya, apakah amalan yang paling baik? Mereka tak tanya apakah amalan, mereka tanya yang paling baik. Ayul islami afdal, ayul amalil afdal, manakah amalan yang lebih utama, manakah Islam yang paling baik? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberikan tunjuk ajar pada sahabat kepada amalan yang ada prioriti, aulawiyat, dan amalan-amalan yang lebih bersifat kesan yang berpanjangan, yang seperti jariah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk pada amalan yang berdasarkan kemampuan maksimum yang boleh dilakukan oleh orang tu. Sebab tu kalau orang miskin datang tanya, Rasulullah akan beri suatu amalan yang dengan kemampuan orang miskin. Bila orang kaya yang datang tanya, Rasulullah akan beri amalan yang sesuai dengan orang kaya. Bila datang pula orang gagah, Nabi akan beri amalan yang sesuai dengan kekuatan dia. Datang pula orang lemah, Nabi akan beri amalan yang sesuai dengan kelemahan dia. Bila Abu Dhar minta jawatan, Nabi tahu Abu Dhar tidak sesuai dengan jawatan, walau pahala dengan jawatan tu besar. Maksudnya, bila orang pegang jawatan, dia boleh buat kebaikan banyak. Sebab dia boleh arah, dia boleh suruh, dia boleh buat undang-undang. Tapi bila Abu Dhar datang, Nabi tak bagi. Ya Abu Dhar, innaka da'if, wa innaha la amanah, wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah, illa man akhadhaha bihaqqiha. Wahai Abu Dhar, kamu tak boleh, kamu lemah. Ini amanah. Kiamat kelak ia kehinaan dan penyesalan, melainkan orang mengambilnya dengan hak dan amanah, dengan menunaikan haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Dhar tak layak, sehingga dia kata, ya Abu Dhar, kalau kamu boleh mengelakkan diri kamu daripada pegang amanah, lakukan. Atau kalau kamu tengok orang berbalah pun, kalau kamu tak mampu damaikan, kamu pun jangan damaikan. Tentu ada orang bila lihat orang berbalah, dia ada skill untuk menangani orang berbalah, sehingga dua-dua okey. Ada orang tak pandai, bila dia masuk makin gaduh orang tu, makin gaduh. Atau mungkin jadi pergaduhan tiga segi pula, asalnya dua jadi tiga. Tidak semua orang mampu buat perkara yang bersifat negotiate atau kita katakan perundingan. Tak semua orang mampu. Hatta Nabi SAW waktu perjanjian Hudaibiyah, Nabi tak hantar Umar Al-Khattab untuk berunding dengan musyrikin Mekah. Nabi hantar Uthman. Uthman merupakan seorang perunding yang hebat, dan mengambil kira kerana di Mekah masih ramai keluarga Uthman bin Affan dan pengaruh Uthman. Rasulullah tak hantar, kalau Rasulullah hantar Umar terus perang. Maka dia hantar Uthman yang bijak dari sudut perundingan. Kalau setiap orang dia ada kelebihan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam antara kita katakan pemimpin paling agung yang mengenali potensi setiap sahabat. Rasulullah SAW, setiap sahabat tu Nabi tahu potensi dia. Umpama Rasulullah itu seperti setiap barang Nabi dah tahu kegunaan dia apa. Contoh kalau kita mekanik, ini dia punya tool kita atau alat-alat mekanik, kita tahu belaka. Ini spana ke, plier ke, kita tahu semua. Ni spana nombor 12, nombor 18. Dah tahu ni nombor apa, nombor apa, kita tahu semua kegunaan dia. Umpama kita katakan perumpamaannya seperti ahli farmasi. Dia tahu semua ubat dalam tu. Kita pergi kedai ubat, tengok banyaknya ubat. Maka keluarlah seorang ahli farmasi. Tuan-tuan tanya setiap ubat, dia jawab. Dan dia tahu kegunaan dia. Bila? Siapa yang layak, siapa tak layak. Ditanya kita, awak berat berapa kilo? Kalau kita sebut ni, saya nak beli obat demam anak saya, berat berapa kilo anak awak? 10 kilo. Okay. Darat macam okey, banyak ni makan. Setiap orang dia ada keahlian. Nabi SAW, di antara keahlian Rasulullah, dia kenal sahabat. Sebab itu, semua sahabat Rasulullah dipanggil sahabat. Sahabat ni, apa dia punya signifikan dia? Kenal sahabat. Kenal sahabat.
Maka yang ni Rasulullah suruh buat ni, yang ni buat ni, yang ni buat ni. Ya Khalid Al-Walid, Rasulullah suruh di medan perang. Dia tak punya kekuatan dalam menuntut ilmu, dia tak ada kekuatan itu. Dia kuat di medan perang tapi tidak kuat di medan ilmu. Orang seperti Muaz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ini kuat dalam medan ilmu, dia kuat. Ni jadi kuliah tak tidur ni, dia kuat. Ada orang tuan-tuan, dia mungkin kuat tempat lain, dia tak kuat tempat. Dia mungkin kalau drive 20 jam tak tidur. Tapi kuliah 20 minit dia tidur 5 kali dah. Dia tak kuat sebab kecenderungan. Dan setiap orang kena tahu kecenderungan dia. Maka sebab itulah bila kita belajar, tuan-tuan, kita belajar. Dan kita dapat ilmu daripada guru kita, kita perlu ada satu connection, alaqah, hubungan. Tuan guru, apa yang saya patut buat? Tolong bimbing saya. Maka tok guru kita mungkin akan tanya beberapa soalan. Sebagian doktor tanya pesakit beberapa soalan. Kemudian kata, awak sebaik-baiknya awak buat macam ni. Awak jaga bidang ni, yang ni jaga bidang ni, awak jaga bidang. Ini fardu kifayah. Ini bagus untuk masalah umat Islam. Ni orang ni tanam sayur. Saya dah tak nak tanam sayur dah. Saya nak mengaji, nak belajar sungguh-sungguh. Saya kalau nak jadi ustaz. Maka tok guru dia kata, jangan. Sayur tengah mahal ni. Awak jangan pakat nak jadi ustaz belaka, kesian orang. Yang penting awak belajar agama. Ni keperluan orang pada saya. Awak tanam sayur banyak-banyak lagi, sehingga dia jadi murah. Awak buat market dengan cara murah, dan awak dapat pahala besar dengan sedekah awak. Jadi bila ada seorang tanya kepada almarhum Syekh Ramadan Muti, saya ni doktor, saya nak berhenti doktor, saya nak belajar agama, saya nak jadi ulama macam tuan guru. Ramadan Muti kata, jangan. Kamu di tempat kamu, buat pahala yang banyak. Dengan kepahaman agama. Kerana agama ni tuan-tuan, bukan mendidik kita membentuk kerjaya. Agama membentuk kepahaman dengan situasi yang kita ada, maka kita faham agama. Seorang anak kena faham agama, maka dia akan berkhidmat pada mak ayah dia. Kerana itu kita lihat Uwais Al-Qarani, dia khidmat pada ayahnya dengan kepahaman, dia khidmat pada ibunya dengan kepahaman agamanya. Sehingga Rasulullah memujinya, walau Nabi tak pernah jumpa dengan dia. Dia tak pernah pergi haji, dia tak pernah pergi umrah. Semata-mata nak jaga mak dia sehingga mak dia meninggal dunia. Dia orang yang faham. Ada orang tanya seorang ulama, kenapa kamu hebat? Dia kata, saya ni ada seorang ibu. Bila saya minta belajar di luar, nak jumpa ulama-ulama besar, mak saya tak kasih. Sebab kena jaga dia. Dia tak ada anak lain. Bila saya minta pergi haji, mak saya juga tak kasih. Sebab nak jaga dia. Saya pun patuh. Maka dia pun jaga mak dia. Dia santuni ibunya sampailah ibunya meninggal dunia. Akhirnya apa yang mak dia halang sebelum ini, dia dapat dengan lebih cepat daripada orang lain. Dia dapat ambil semua ilmu. Dia dapat pergi haji setiap tahun. Ini semua keberkatan kerana dia mengetahui peranan dia. Tuan-tuan, yang menjadi masalah kita tak tahu peranan kita dengan betul dengan agama yang kita belajar. Kadang-kadang ada isteri, dia belajar agama, tapi dia lawan suami dia. Dia tak faham apa peranan dia belajar agama. Belajar agama cantik, tapi apa yang digunakan untuk melawan suami dia, bertindak kasar dengan pasangannya, maka ini tak akan memberi keberkatan kepada dia. Ini salah. Kamu patut belajar sehingga kamu faham bagaimana nak jaga suami kamu dengan baik. Berarti kamu dah berjaya. Itu amalan kamu sekarang, prioriti kamu. Tak usah saya nak misi kemanusiaan, nak pergi Syria, nak pergi sekian. Habis suami kamu, dia nak jaga ni yang masalah kat Syria sekarang. Masalah rumah tangga dia belum selesai. Maka ini kejahilan agama dia. Seorang suami pun sama. Dia belajar agama, dia baik dengan semua orang, tapi dengan bini dia masalah. Kita katakan awak belajar, didik kesufian awak sehingga awak mampu untuk beri manfaat pada isteri awak. Kalau tidak, awak dikira gagal. Sebab itu Nabi SAW sentiasa menyebut pada kita, dengan ilmu yang kita ada, dengan harta yang kita ada, fabda' biman ta'un, mulakan orang dekat kita. Bukan dalam dakwah, wa anzir ashiratakal akrabin. Dakwah orang paling dekat kita dulu. Saat saya dah cakap, dia tak berubah. Berubah tak berubah itu hal kelima, keenam, ketujuh. Tapi saya dah menyampaikan. Dan apa pun prioriti amalan ilmu kita, ia mesti melibatkan orang terdekat dulu. Kalau saya belajar cara bersabar, yang pertama dituntut bersabarlah dengan anak-anak kita dan isteri kita atau suami kita.
Saya belajar tentang kelebihan menyampaikan ilmu. Yang pertama yang patut kita sampaikan ilmu ialah pada isteri kita, pada suami kita, pada anak-anak kita. Saya belajar tentang kelebihan sedekah. Saya berkorban-korban nak sedekah. Yang pertama kita perlu lakukan bersedekah pada keluarga kita. Belajar pemurah dengan isteri. Kalau isteri kata, bang saya rasa nak makan si akak ni, tak apa, abang bagi awak ikan cenahak 4 ekor. Lagi banyak. Pemurah. Anak-anak kata, ayah rasa nak berjalan-jalan sikit boleh tak? Nak ronda-ronda. Bandar-bandar lama tak ronda. Tak apa. Kita terus pergi melancong seminggu. Ambil. Dia bersifat pemurah begitu. Ini tuan-tuan benar-benar orang faham agama. Tapi yang paling kerugian dalam agama, kita ni memang orang nampak bagus. Tapi orang yang paling dekat kita tak rasa pun benda tu. Orang dekat kita tak rasa ilmu kita, tak rasa kesabaran kita, tak rasa pemurah kita, tak rasa kesantunan kita. Sedangkan orang lain memuji dia tu pemurah, dia tu penyantun, dia tu bersabar, dia tu baik, dia tu bagus-bagus. Tapi yang dekat tak dapat rasa. Maka ini menunjukkan kejahilan dia. Sebab tu tuan-tuan, bila orang tanya akhlak Rasulullah, ditanya pada isterinya, bukan ditanya pada sahabat lain. Sebab nak tahu akhlak seseorang, tanya pasangan masing-masing. Tanya pasangan, tanya isteri, macam mana perangai suami awak? Dia berkata suami saya baik. Memang baiklah tu. Kalau nak tanya tentang isteri, tanya suami dia, macam mana Mak Jah ni, macam Mak Jah ni. Oh, suami dia kata baik. Dia tu Ustaz, tak pernah berhenti buat kerja rumah. Dia penat pun masih terus untuk jaga anak-anak dia. Saya kagum pada isteri saya. Diakui. Sebab pengakuan sebenarnya pengakuan orang terdekat. Orang jauh tuan-tuan, dia tengok sekali-sekala. Maka dia pun tak naklah renggang kita, maka dia pun puji dengan mudah. Tapi orang dekat dia tengok, dinilai. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, perlu dalam agama itu kita dibimbing. Supaya kita tak melaksanakan kepahaman agama dengan cara sembrono atau dengan cara kita katakan tidak dibimbing. Kalau saya sebut pesakit makan ubat, dia dibimbing oleh doktor. Walaupun sekali dibimbing. Atau kalau orang yang beli apa-apa pun dia dibimbing oleh jurujual. Jurujual kata ni kena buat macam ni, kena buat macam ni. Awak beli penapis air, lepas 5 bulan kena servis. Tidak, airnya tak lagi ditapis. Lepas tahun mungkin kita kena tukar dia punya tu. Dibimbing kita. Sehingga penapis air itu berfungsi sebagai penapis air betul. Tidak dia lebih berkeladak sebelum tapis lagi. Sebab apa? Sebab kita tak dibimbing. Sama juga dengan ilmu agama. Kita belajar banyak kitab tu, kitab ni. Maka time kita nak beramal supaya ia memberi manfaat yang besar. Yang saya ada sebut asas kita beramal, iaitu asas ilmu. Selepas itu ialah asasnya ialah priority. Priority atau disebut aulawiyat, keutamaan. Kemudian ia pergi kepada asas yang ketiga ialah manfaat. Manfaat yang lebih banyak. Bila kita belajar, bila kita nak buat sesuatu mesti ada ilmu. Dan mesti ada keutamaan aulawiyat. Dan mesti ada manfaat yang lebih banyak. Dan yang keempat asasnya ialah ia mesti berterusan. Apapun kita buat satu ilmu, kita kena berterusan. Kalau kita gagal, maka kita dianggap gagal dalam ilmu. Dan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, waktu mereka beramal dengan sesuatu yang mereka tahu, yang mereka jaga ialah kesinambungannya ataupun kita katakan berterusan benda itu. Umar Al-Khattab berterusan menjaga seorang perempuan buta. Sehinggalah perempuan itu mati. Dia jaga yang itu. Dan kalau saya sebut tentang Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu, dia jaga ibunya sampai ibu dia mati. Dia berterusan. Dia tak ada faham sekejap. Dia faham dengan tempoh yang panjang, yang berterusan. Jadi sesuatu bila kita nak buat, ia ada ini. Yang kedua, sesudah ilmu kita mesti ada priority. Dan ini para ulama ada yang menyasarkan, menamakan ia sebagai fiqhul muazzanat, pertimbangan. Ada yang namakan dengan fiqh aulawiyat, dengan keutamaan. Dan ada yang menamakan dengan bentuk fiqh, maksudnya kepahaman. Ada yang menamakan dengan fiqhul maslahah, masalah yang lebih utama. Bila Rasulullah ditanya, ayun nas ahaqqu bisuhbati, siapakah manusia yang paling aku patut rapat dan memberi haknya? Lalu kata Rasulullah, ummuk.
Ataupun ummak, makmu. Lepas tu thumma man, qala ummuk, mak kamu. Thumma man, qala ummuk, mak kamu. Qala man, qala abu, ayah kamu. Bila Rasulullah menyebut 3 kali ibu, sekali ayah, di situ Nabi beritahu prioriti. Prioriti antara ibu dan ayah. Kenapa? Ayah ni lelaki yang kuat. Dia jarang perlukan kita, melainkan kadang-kadang sakit. Ibu ni, dia sakit ke tak sakit, dia memang perlukan kita. Kerana sifat kewanitaan dia. Dan kerana kita katakan banyaknya urusannya. Orang lelaki, kita lelaki, berapa kali kita perlukan pertolongan anak kita. Kita pula ada ego kita, ada kekuatan ini. Kita boleh buat, kita tolong anak kita. Tapi kalau perempuan, kecenderungannya untuk mendapat bantuan anak-anak itu terlalu tinggi. Kecenderungan. Kenapa? Kerana dia suka anak dia sentiasa rapat dengan dia. Sentiasa rapat, sentiasa dekat dengan dia. Dan bila anaknya mengingkarinya, dia mula bimbang dan takut. Dia tak macam ayah. Bila anaknya mengingkarinya, ayah tak bimbang, anak tu yang kena bimbang. Nanti pelempang naik. Nanti dia mungkin dihukum. Anak yang bimbang. Si ibu bila anak dia lawan, dia mula bimbang. Apakah anak dia akan derhaka? Apakah anak dia macam ni? Dia cukup takut. Pada anak tu kecil lagi, dia pun dah takut lah. Kerana sayang yang melampau. Sayang yang tinggi. Bila kita sayang tinggi, macam tuan-tuan ada motosikal, tuan-tuan sayang sangat, tuan-tuan akan parking dalam rumah. Bila sayang tak, tuan-tuan tak parking luar. Parking dalam rumah dan selimutkan dia. Walaupun tuan-tuan tak ada selimut. Tuan-tuan tak ada selimut, motor tu ada selimut. 3 selimut. Kita tak apalah tidur tak ada selimut pun. Sebab sayang. Sama seperti seorang ibu, dia bagi selimut anak dia, dia mungkin tak boleh selimut. Dia sebut kecenderungan. Baik, Rasulullah SAW dia ajar. Seorang sahabat datang nak perang. Nabi kata, ahayyun walidak, mak ayah masih hidup. Dia tenang. Izan, kalau begitu, fafihima fajahid. Kamu pergi berjuang, berperang, atau berkhidmat untuk ibu ayah kamu. Rasulullah tak izinkan orang tu keluar. Walau ini nak pergi perang, nak mati syahid, nak masuk syurga. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Kerana Nabi nampak awlawiyat, keutamaan dia ialah untuk jaga mak ayah dia. Sebab jangan jadi fitnah pada Islam dan umat Islam. Dan fitnah kepahaman. Bila anak Rasulullah sakit, Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha, sakit dalam peperangan Badar. Maka Uthman tak ikut perang Badar. Kenapa? Dia perlu menjaga isterinya. Kerana seorang tidak pun patut keluar berperang dan kerana isteri dia sakit. Tidak patut. Bukan kerana dia anak Rasulullah SAW. Tapi orang yang paling berhak menjaga isteri ialah suami dia. Artinya si suami, walau sepenting mana pun urusannya di luar, bila isteri dia sakit je, dia mesti berada si isteri dia. Allah ma'ilah malaikat isterinya redha, tak apalah bang. Saya pun sakit, bukan teruk sangat, senggugut je. Jadi awak pergilah. Buatlah kerja macam-macam. Buatlah itu, buatlah ini misalnya. Kalau isteri tanazul hak dia. Tanazul maksudnya tak, dia mentakpakan. Tak apalah. Maka ketika itu kita pulang pada suami. Tapi kalau isteri sakit, memang tak ada tempat yang paling besar pahala melainkan suami berada di si isteri. Itu tempat pahala yang paling besar. Bayangkan perang pun Rasulullah tak izinkan Uthman bin Affan kerana untuk menjaga Ruqayyah. Asas di situ. Lihat kepahaman yang Rasulullah ajar. Kepahaman ini sahabat bina agama mereka. Sebab itu para sahabat bukan dibina kepahaman agama dengan duduk masjid 24 jam. Tidak. Mereka tahu kelebihan masjid. Tapi mereka tahu di mana yang mereka akan dapat kelebihan lebih utama dari masjid pada keadaan yang lain. Kita tahu Masjid Nabawi, kelebihannya ialah 1000 kali ganda. Solat di situ. Al-Masjidil Haram 100,000. Masjid Aqsa 500 kali. Tapi kenapa sahabat, bila mana mereka yang duduk di Madinah, tak adalah duduk kat Masjid Nabawi 24 jam. Mereka cuma duduk pada waktu di mana mereka perlu solat, mereka perlu belajar. Dan selepas itu mereka akan bergerak. Yang keladang, yang bekerja, yang meniaga. Yang patut pergi ke Syam.
Kenapa Rasulullah tak ajar kamu semua jangan terlepas daripada aku, kena ngikut aku je. Jadi macam belangkas je, ikut je aku, jangan yang lain, jangan pergi ke lain-lain. Nabi tak ajar begitu. Yang patut ke kebun, pergi kebun. Yang patut ke pasar, pergi pasar. Itu pahala kamu sekarang. Yang patut pergi meniaga kat Syam, dekat luar daripada Madinah, sila pergi. Abu Sa'id Al-Khudri, dia ni pengembala kambing. Nabi kata, pergi. Kambing nak cari padang gaguk jauh. Ya Rasulullah tak sempat nak pulang ke Masjid Nabawi ni. Nabi kata, tak apa, kamu semayang tempat kamu. Kerana Rasulullah SAW memahami komitmen kerja. Maka dia tak mampu untuk komitmen dalam hal-hal yang lain. Dan nilai kerja itu juga besar pahala ibadahnya. Cuma Rasulullah ajar bagaimana cara nak dapat pahala sempurna. Wahai Abu Sa'id, aku tahu kamu tak boleh pegang kambing kamu, dan kambing kamu terpaksa mencari padang ragu yang jauh. Tapi bila masuk waktu solat, kamu azan kuat-kuat. Kerana setiap makhluk yang dengar menjadi saksi pada kamu hari akhirat kelak. Dan kamu solat di sana. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri, dia semayang dekat padang ragu kambing dia, yang ternyata jauh daripada Masjid Nabawi. Tak ada pula dia nak terhengih-hengih nak ke masjid balik, tinggal kambing. Tidak sampai peringkat itu. Dan memang kerja dia jauh. Walaupun Masjid Nabawi ada kelebihan banyak. Tapi lihat, sahabat faham itu, prioriti. Cukup faham. Sebab itu kita lihat dalam acuan yang Rasulullah bina. Bukanlah Islam yang lekat di masjid 24 jam. Bukan acuan Rasulullah itu. Itu dipanggil kepahaman yang qasid, kepahaman yang salah. Masjid bukan dibina untuk jadi tempat tinggal kita. Kita kan ada rumah. Rumah tu buat apa? Rumah tu kan kita nak tidur dan sebagainya. Hatta sebahagian ibadat di rumah lebih afdal daripada ibadat di masjid. Seperti solat sunat. Kita nak witir kat rumah, pahalanya besar daripada masjid. Sebahagian ibadat seperti bacaan Quran, kan sifatnya rahsia. Kalau boleh baca kat rumah, baca kat rumah. Kan ia lebih bersifat rahsia. Tapi kalau kita rasakan kat rumah tak boleh, Ustaz, sebab bising. Maka saya nak baca kat masjid, kan lebih diam. Dan lebih saya bersedia, hati saya tak ada syawari kesibukan. Ya, di situ waktu itu afdal kerana situasinya. Bagi kaum ibu, mereka lebih afdal solat di rumah, bukan pahala mereka seperti pahala berjemaah. Rasulullah tak pernah pun kata wanita masjid lebih afdal di rumahnya. Tidak ada. Sebab Rasulullah SAW faham kondisi wanita. Dia ada anak-anak kecil, dia pun menjagakan rumah tangga. Ya, orang perempuan bila dia tinggal rumah sekejap, dia teringat rumah. Orang lelaki tak ingat rumah. Lelaki kalau tinggal rumah tak berapa ingat. Lagi tak ada apa-apa lah. Perempuan hubungan dengan rumah kuat. Maka dia ingat rumah dia. Maka nak balik rumah dia, nak tengok rumah dia. Biar tak ada orang pun dia nak tengok hubungan dia. Maka Rasulullah SAW menyebut, yang afdal bagi wanita tak boleh nak sibuk ke masjid. Duduk rumah. Melainkan kalau sekiranya dia rasa bahawa dia pergi ke masjid lebih tenang. Sebab Ustaz, saya dah janda ni Ustaz. Laki dah mati, anak dah besar. Solat kat rumah macam-macam bunyi Ustaz. Jadi macam takut pula. Atau merasa macam hanyut solat rumah seorang. Saya nak pergi masjid berdekatan, boleh tak? Boleh, itu tak ada masalah. Sebab imam tu pun bacaan dia bagus Ustaz. Saya nak belajar cara bacaan dia. Saya boleh improve saya punya hukum tajwid. Okey, silakan, ada maslahat di situ. Tapi kalau kita lihat Islam, dia tak ajar kita sistem kepaderian. Duduk kat gereja, kepaderian. Jangan kahwin. Jangan ada anak. Okey, jangan cinta dunia. Jangan dengan maksud buang dunia. Jangan cinta dunia itu penting. Tapi dengan maksud buang dunia. Islam tak ajar begitu. Bahkan Nabi SAW ada waktu, sahabat tengok Nabi sedang berlomba kuda. Nabi berlomba unta. Itu satu permainan ya, Nabi berlomba. Sehingga dikenali tempat tersebut sebagai tempat perlombaan. Rasulullah SAW melakukannya dengan para sahabat. Kadang-kadang datang orang luar Badui berlomba dengan Rasulullah. Maka itu bukanlah satu benda yang bertentangan dengan amalan dalam Islam. Kerana hati ini juga perlukan kerehatan. Sehingga ulama menyatakan rawihu qulubakum, rehatkan hati kamu. Kata Al-Imam Faluti, agama itu bukanlah berkeruk dahi. Masam muka dan berkeruk dahi. Bila sebut je kita ni orang kuat agama, muka pun berkeruk. Sebab apa ni? Macam fokus. Bila belajar agama berkeruk, macam serius sangat. Tak.
atau masam kau sampai tak ada ruang senyum. Tidak. Ada waktu senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ia satu ruang yang terbuka. Sebab itu tuan-tuan yang penting di sini, selepas kita belajar agama, bagaimana patut kita bimbing diri kita dengan nasihat-nasihat guru-guru kita untuk kita lihat amalan yang paling afdal. Amalan yang paling utama. Tentang ada, dalam hidup kita ada dua guru yang perlu kita dengar kata mereka. Yang pertama ialah ibu ayah kita. Itu guru kita. Dia cakap apa, tuan-tuan dengar. Walau Zohir nampak salah, tapi keberkatan ada dengan dia. Mak ayah kita kan dia sentiasa beri pandangan. Dia beri pandangan semua, kita bisnes ke, kita belajar ke, kita buat rumah tangga. Dia akan beri saranan, pandangan. Sebab dia sentiasa menyayangi kita. Kerana orang yang sayang kita, dia tak akan pernah putus nasihat dengan kita. Walaupun tuan-tuan dah besar, anak dah 8, anak dah 9, dah ada rumah tangga mantap. Bila kita jumpa mak ayah, dia ada lagi nasihat. Macam kita ni tak mengaji habis lagi ni. Kalau kita dah berjaya ni, anak dah 8, 9. Ramai pada ada anak mak kita pun anak cuma 3. Kita 8, ternyata kita lebih berjaya pada dia. Contohlah, dan anak kita 88 masuk universiti. Mak kita seorang je masuk universiti. Tapi mak kita tetap menganggap kita belum berjaya. Kerana itu dia nasihat kita, nasihat. Dan jangan abaikan nasihat mereka. Walaupun tuan-tuan rasa tak betul nasihat tu. Saya rasa nasihat tu macam tak betul. Ya, kita dah bisnes besar-besar, mak kita boleh nasihat dia, kau ni, kau nampak kau elok ni, jual goreng pisang pula. Jual goreng pisang. Kita dah meniaga kapal, dia suruh goreng pisang, ikut je buat. Ada keberkatannya. Kerana bila itu menyukakan dia, menjadikan dia suka, sila buat. Kita dah bisnes ni, hantar udara main kapal terbang sekian. Dia kata kau buatlah sewa basikal. Kita sewa kapal terbang, helikopter. Dia suruh bisnes basikal, buat. Ambil basikal kita sewa orang kampung. Tak ramai kita lihat orang berjaya kerana dia mendengar nasihat ibu ayah dia. Dan antara nasihat yang saya katakan kita mesti letak kat hati kita ialah mak ayah kita. Walau kita nampak remeh nasihat dia, tapi menjadikan kita buat benda yang dia redha, di situ Allah berkati kita. Sebab Nabi kata, ridha Allah fi ridha walidain. Redha Allah pada redha mak ayah. Saya buat benda ni ustaz, bukan dia margin besar. Saya pun tak untung ni. Ilmu bisnes saya tahu. Tapi saya nak suruh mak saya redha. Mak kita pun kata, kau dah buat ni? Sewa basikal dah. Alhamdulillah okey bisnes ni. Oh, mak sudah. Cadangan mak kan bagus. Bagus. Ya betul-betul bagus. Keperluan meningkat-ningkat. Sewa basikal. Barangkali ada keberkatan tu bila yang sewa basikal tu orang yang boleh beri manfaat kepada kita yang lebih besar mungkin. Yang kita tak tahu. Berkat. Tuan-tuan kalau kita sebut berkat yang ada pada mak ayah, tuan-tuan tak tahu kat mana berkat ni. Tuan-tuan tak akan tahu. Kalau tuan-tuan cuma nilai dengan angka, tuan-tuan tak jumpa. Sebab kita anak akan sampai waktu kita rasa kita lebih cerdik pada mak ayah kita. Akan sampai waktu itu. Kalau tuan-tuan rasa lebih cerdik pada mak ayah, perasaan tadi mungkinlah taklah salah. Tetapi bila tuan-tuan menolak nasihat mak ayah, kerana menganggap nasihat tak berguna, itu dia salah. Itu dia anggap salah. Ya memang kita tak boleh nak halang kita rasa lebih cerdik pada mak ayah kita. Sebab benda tu sampai peringkat pun kita kalau belajar dengan tok guru kita, kita rasa kita lebih cerdik pada tok guru kita. Itu benda yang fitrah berlaku dalam kehidupan. Saya dah mengaji dengan tok guru saya. Misalnya, saya dah masuk universiti. Ini tok guru saya yang ngajar saya sekolah rendah. Memanglah saya rasa saya lebih pandai pada dia. Dengan pencapaian secara atas kertas. Namun, saya tak mungkin bersombong di hadapan dia. Tak mungkin. Jadi kalau kita fokus pada mak ayah tadi, tuan-tuan sekalian. Walau mungkin kita rasa lebih pandai pada mak ayah kita. Kita lebih rasa begitu. Tapi, jangan layang perasaan itu sehingga kita menghina pandangan ibu ayah kita. Bukan sentiasalah tunjuk kita bodoh di hadapan dia. Walau kita rasa gitu, tapi yang kita tunjuk kita bodoh. Mak beritahulah sikit, saya nasihat sikit. Dan dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nasihat yang kita tak boleh abaikan ialah nasihat guru-guru kita. Jangan abaikan nasihat mereka. Mereka dah beri ilmu pada kita sehingga kita jadi orang hari ini. Sehingga kita berjaya mengubah apa yang kita nampak kita ubah. Maka dia akan terus beri nasihat. Dia akan nasihat. Tentuan nasihat mereka juga ialah keberkatan dalam hidup kita. Kerana mereka ialah orang-orang yang inginkan kebaikan pada kita. Supaya kita dapat pahala banyak, pahala besar.
Ya, mereka pada tuan guru kita, dia dah ajar macam nak buat ni. Dan tu benda yang mereka nak biar awak ni dapat pahala banyak. Saya nak awak buat benda ni biar pahala awak banyak. Biar awak boleh menjaga masalah umat Islam dan sebagainya. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila Tok Guru nasihat, dengar. Hatta pada perkara berlawanan keinginan kita, tapi itu nasihat dia. Saya selalu ingat kisah guru-guru kami. Bila tuan guru pada ibu saya, dia ada anak murid mana pandai belaka ni. Ada seorang anak murid tu yang pandai betul. Kata guru kami yang satu pengajian dengan beliau bila belajar dengan Tok Guru ni, dia tak akan tulis pun kat buku, sebab dia semua ingat. Dan saya pula, kata guru kami, bila kami belajar, kami tulis. Sehingga bila kami nak ngajar, kami kena beli kitab baru. Sebab kitab lama penuh catatan dan contengan. Dia pun tunjuk kitab yang beliau belajar. Saya tengok, memang penuh contengan. Saya pun dah tak boleh baca lah. Dia panggil orang, kalau orang mengaji pondok, panggil dobit. Dobit atau dobit ni maknanya ingatan. Atau nota lah, kalau bahasa Melayu sebut nota. Tapi mereka sebut kata dobit. Dobit ni pengingat. Dia boleh buka kitab, lebih ingat. Dia berbeza kalau kita separate nota tu, dia tak ada hubungan yang kuat. Kalau tuan-tuan separate nota, terpaksa baca dua buku, dia agak tumpul. Tapi kalau nota tu letak terus pada buku, dia macam kuat. Tengok, tahu. Ni nampak. Catatan, kuat. Sebab dia ada hubungan langsung. Dia kata guru kami, yang kawan ni cerdik sungguh. Dia tak pernah conteng buku dia. Sehingga berlaku satu kejadian. Dan dia memang mengatasi kawan-kawan yang lain. Dia pun jumpa, dia pun beli kitab. Satu kitab tasawuf. Dan dia bertemu dengan gurunya. Tok Guru, saya nak baca kitab ni. Dan saya nak ajar kitab ni. Tok Guru ni kata, jangan. Kitab ni tak sesuai awak baca, even tak sesuai awak mengajar. Guru ni berpengalaman. Dia kata, Tok Guru kata tak sesuai, kita bakar lah kitab ni. Dia macam kita sebut ni, kita sebut secara macam nak tembak Tok Guru balik lah. Dia kata tak sesuai, kita bakar. Sebab setengah anak murid ni, dia ada perangai protes ke Tok Guru. Suka protes. Tok Guru nasihat ni, kitab ni tak sesuai baca, ngajar pun tak sesuai. Dan memang pun tuan-tuan, bila pengalaman kami, bila kita baca kitab banyak, bila kawan-kawan kami tanya tentang apakah kitab ni sesuai mengajar, saya kata ini tak sesuai. Ini sesuai baca tapi tak sesuai mengajar. Ini boleh awak mengajar tapi awak mesti ada satu rujukan. Bila sahabat-sahabat asatizah, dia nak mengajar buku-buku terjemahan, saya kata awak jangan ajar buku terjemahan melainkan awak ada kitab asal. Kata bila saya mengajar kitab-kitab terjemahan termasuk Fathur Rabbani yang tuan berada di hadapan tuan-tuan, melainkan saya ada beberapa naskah Arab yang asal, yang ditahqiq supaya saya tidak salah menyampaikan ini. Tak boleh seorang dia ajar kitab terjemahan tanpa dia ada naskah asal. Sebab kadang-kala berlaku kesilapan tak disengajakan oleh penterjemah. Atau berlaku ayat tergantung yang mungkin sukar kita nak faham, melainkan terpaksa rujuk pada kitab asal. Sebab itu bila saya mengajar satu-satu kitab, antara prinsip asas saya perlu lakukan ialah kitab-kitab ini perlu ada dokongan kitab-kitab lain, sama ada naskah asal dia, naskah bahasa Arabnya, ataupun naskah muhaqqaqah yang ditahqiq. Dan beberapa buah kitab lain supaya kefahaman kita tuan-tuan tak lari. Saya tak katalah kefahaman saya 100%, tapi paling kurang aqrabu ila shawab, lebih hampir pada kebenaran. Maka oleh kerana dia tak dengar nasihat guru dia, bila Tok Guru dia kata tak boleh ajar, tak boleh ngajar, tak boleh belajar, tak boleh baca, dia kata bakar kita. Tok Guru dia pun dia. Tok Guru dah nampak ni api protesan, suka protes dia. Akhirnya beliau dibaliki orang ni. Dibaliki tak boleh mengajar. Sampai bila-bila. Walau dia pandai. Walau di kalangan anak murid, dia lah paling banyak kitab. Tapi dia tak boleh mengajar. Kalau dia mengajar pun tak nak dengar. Allah tarik keberkatan mengajar. Dia ceritakan dalam kitab Ta'lim Muta'allim oleh Imam Zarnuji. Ada seorang Tok Guru turun. Maka anak-anak murid bila Tok Guru turun akan pergilah. Ada seorang anak murid tu, dia tak pergi jumpa Tok Guru dia. Yang ni pergi
Maka guru ni pun doa keberkatan. Moga awak ni Allah beri kebaikan itu dan ini. Seorang lagi dia tak pergi, melainkan dalam tempoh lama baru dia turun. Walhal dia orang yang Tok Guru sebut nama. Dia kita bahaya tuan-tuan bila Tok Guru sebut nama kita. Maknanya dia orang dekat kita. Dia tak sebut nama tak apa. Dia ni sebut nama. Dia sebut nama, dia kata Tok Guru minta maaf, saya tak hadir sebab saya ada urusan ayah saya sikit. Tok Guru dia pun kata, kamu nanti akan jadi orang paling kaya. Tapi kamu tak boleh ngajar. Benar orang ni, anak murid dia yang lambat jumpa dia lantik jadi mufti. Dia jadi kaya tapi dia tak boleh ngajar. Dengan jawatan tu kaya lah dia. Sebab kalau tuan-tuan tengok, antara masalah orang jadi mufti, dia tak boleh ngajar. Itu di antara kita kata ujian bagi mereka. Jarang kita jumpa mufti yang mereka mampu mengajar. Jarang. Dia terikat dengan kerana ikatan daripada jawatan yang kuat. Lepas pencen boleh start kuliah balik. Terikat. Dia bukan kita cerita zaman ni. Zaman dulu lagi. Sehingga kita tuan-tuan jarang jumpa. Saya tak kata tak ada. Saya kata jarang. Bila seorang tadi menjawab jawatan mufti, maka dia aktif mengajar berceramah, jarang. Sebab dia terikat dengan sultan, pemerintah. Ikatan tadilah menyebabkan langkahnya terbatas. Tapi dia boleh kaya macam-macam. Yang seorang lagi, tuan-tuan sekalian, Allah berkati dia sebab dia mendatangi guru. Dialah yang memanfaatkan ilmu guru dia. Oleh sebab itu ni dua nasihat jangan dikesampingkan. Nasihat mereka ada keberkatan. Walaupun saya katakan kita sampai waktu kita mengatasi mereka. Tapi duduk untuk menghormati mereka itu suatu benda yang berterusan sampai bila-bila. Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa yang ajar aku walau satu huruf, aku ialah hamba dia. Kalau mana-mana Tok Guru walau dia ajar aku satu huruf, aku adalah hambanya. Maksudnya aku dalam khidmat pada dia. Maksudnya tuan-tuan Tok Guru kita, walau dia mengajar kita sekejap, dia ialah orang yang kita akan khidmat dengan dia. Akan khidmat. Tak kira apa benda yang perlu, kita sedia berkhidmat. Kerana keberkatan ilmu yang diberi pada kita. Walaupun satu huruf. Jangan kata yang beri puluh tahun tu yang satu huruf. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir selepas menyebut tentang bimbingan guru. Manfaat yang besar. Sebab kalau kita buat baik, kita untung. Kalau kita buat perkara yang salah, maka kita rugi dan kita tanggung. Dan untung yang kita nak, tuan-tuan, untung yang berganda. Maka perlu pada bimbingan guru kita. Kemudian Syekh menyebut, besok semua amalan engkau, bila mana diterima, balasannya syurga. Tetapi kalau sekiranya amalan kamu tak diterima, maka jadinya dosa. Maka tempatnya dalam neraka. Nabi SAW bersabda. Baik, ini satu kupasan yang baru. Dan ini antara benda yang saya nak sebut tentang amalan prioriti. Kata beliau, dalam satu hadis Nabi kata apa? At'imu ta'amakum al-atqiya. Berilah makan makanan kamu kepada ahli taqwa. Dan wa'atu khiraqakum al-mu'minin. Dan berikanlah pakaian koyak kamu. Baik, perkataan ini terjemah yang agak silap, kurang tepat. Perkataan khiraq dalam bahasa Arab, sebab hadisnya berbunyi dalam Musnad Ahmad, a'tu khiraqakum al-mu'min. Khiraq ialah pakaian. Kalau tuan-tuan saya ada satu pakaian, kemudian saya beli baru, maka yang saya ada sekarang dipanggil khiraq, pakaian lama dalam bahasa lainnya. Atau ayat hari ni bandel. Pakaian bandel. Pakaian bandel ni tak koyak. Pakaian bandel masih kekal, tapi dia kalau dalam bahasa kenderaannya recon lah, pakaian recon. Atau dalam bahasa perturunan, bahasa kita sebut second hand. Tapi bukan koyak. Islam tak ajar beri pakaian koyak. Kau nak pakai macam mana? Khiraq ini, tuan-tuan, kita sunat. Bila kita beli pakaian baru, yang lama kita hadiahkan pada orang. Pakaian. Bila kita hadiahkan pada orang, apa jadi? Allah jadikan ia pelindung daripada gangguan syaitan. Allah jadikan sebab untuk kita dapat pahala masuk syurga. Kelebihan orang beri pakaian yang kalau dia beli yang baru sebagai tanda syukur, yang lama diberi pada orang. Tapi kadang-kadang cenderung kita, tuan-tuan, yang lama ni simpan dalam almari. Baju SPM pun ada lagi. Baju SPM ada lagi. Zaman ambil MCE tu ada lagi. Tak bagi kau kan? Tak ada, Sahad. Padahal baju tu bagus, baik. Anak-anak kita bila dah besar, kita jenis beli pakaian anak-anak berjenama. Tahanlah anak pakaian. Budak-budak kan, orang paling mewah pakai pakaian budak-budak. Sehari 5 helai.
Kejap mak dia tukar, kejap mak tukar. Sebab mak dia nak suruh anak dia sentiasa warna-warni. Sentiasa warna baik. Kalau anak kita dah besar, pakaian dia elok lagi ni. Kita pun beli jenama bagus-bagus ni. Ladybird ni, benda lah jenama macam-macam lah. Kiki Lala lah. Tapi yang ni beri pada orang lain. Kalau jenis adik-adik, tak apa adik dia pakai. Kalau jenis tak ada adik ni tuan-tuan, berilah orang yang siapa nak pakai anak saya ni baik lagi, bagus lagi. Maka kita dapat pahala sedekah. Dan perlindungan daripada gangguan syaitan. Hirzan minasyaitin. Gangguan syaitan. Maka ini yang dimaksudkan di Syamdul Qadir. Bukan pakaian koyak, khiraq, ialah pakaian yang saya katakan, yang recon tadi, bandar tadi, beri. Habis takkan kita kalau beri, patut beli yang baru. Baru itu yang utama. Jadi bila saya beli baru, saya beli yang baru, saya pun pakai yang baru. Habis awak beli baru apa? Tuan-tuan, bila kita sebut kita berkemampuan, memang kita beri baru. Kita bercerita tentang keadaan kita tak punya kemampuan tadi. Bila kita beli baru, kita tak nak membazir yang lama ni. Dan kita pun nampak benda ni masih ada manfaatnya. Maka sedekahkan. Sedekahkan. Tapi kalau memang kita duit banyak, maka kita pun beli baru semua. Tapi apa pun kita beli baru, yang kita tak pakai ni, namanya yang second hand ni, yang bandar ni, takkan kita nak biarkan dia jadi sampah dalam almari kita. Itu bukan satu tindakan yang bijak. Kena beri juga. Memang pakaian kita tuan-tuan, kita kata walau tak baru, tapi bagi pandangan setengah orang dia macam baru. Yang pakaian ni pakaian yang baik, berjenama, kita bagi ni ambil. Jenama John Master ni ambil. Dia pun seronok. Dia tuan-tuan sekalian, kenapa Syamdul Qadir menyebut hadis ini? Dan apakah maksud hadis ini? Beliau huraikan yang pertama. Beri makan kepada orang bertakwa, supaya orang bertakwa bila buat ibadat kamu dapat pahala dia. Supaya orang bertakwa sentiasa berada dalam sokongan kamu. Supaya kekuatan yang didapat daripada makanan yang kamu berikan kepadanya, dia boleh qiyam mulai sepanjang malam, dia boleh berpuasa sepanjang hari, dia boleh itu dan ini. Pahala kamu tu bertali arus datang. Sebab itu tuan-tuan, bila Rasulullah SAW menyebut seafdal amalan itu memberi makan. Bila Rasulullah ditanya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Ayyul Islami khair. Nabi kata apa? Tut'imut ta'am. Akhlak Islam paling baik ialah yang suka beri makan. Tuan-tuan, yang suka beri makan, dia bukan refer pada orang miskin je. Pada semua orang. Sifat memberi makan ni pada semua orang. Sebab semua orang suka kita beri makan walau dia kaya. Tuan ni orang kaya, dia memang kaya. Dia pun, setakat kita ajak makan nasi goreng apa sangat, dia boleh beli banyak. Tapi orang ni suka kalau dia ajak makan. Jom makan sekejap. Kita datang rumah dia, dia pun tak makan. Kita suka. Sebab tu kita tak bebaskan tetamu kita, melainkan kita beri makan. Bukan masalah dia kenyang ke, dia lapar. Masalahnya mendapat kelebihan tadi. Kelebihan pahala yang tinggi, memberi makan. Walaupun tuan-tuan letak makanan, dia tak makan, tuan-tuan dapat pahala beri makan. Sebab tu tidak ada membazir dalam menyediakan makanan pada tetamu. Tak ada Islam membazir. Walau tahu tak habis, dia tak ada Islam membazir. Saya gini, tetamu saya kalau saya buat makanan lebih-lebih, nanti dia makan tak habis juga. Sebab tetamu saya ni seorang garuk, seorang kecil manis, seorang darah tinggi, semua ni. Jadi bila dia datang, saya letak pay je atas pinggan dia. Pay. Ni pay garuk ni. Makanan sikit-sikit. Siap kita guide dia. Awak jangan minum manis ni, kecil manis ni. Jangan makan. Habis tetamu buat apa? Baik saya duduk rumah makan pay. Bila orang ni tuan-tuan, dia pergi rumah kita, dia ni kalau istilah orang Dayak ni cheat day dia lah. Kita angkat sekian-sekian. Walau dia ada penyakit, dia makan. Sebab seronok, gembira. Itu je. Sebab tu orang ada penyakit, jangan duduk sebelah kawan dia, melainkan dia akan selera makan. Padahal dia penyakit banyak ni. Orang kata makanan bahaya. Sebab ada kawan dia macam teruja, dia pun makan banyak. Sebab tu tetamu kalau datang tuan-tuan, angkatlah benda pun. Sebab dia suka, dia seronok. Walaupun orang ni, saya katakan dia boleh beli sendiri makanan dia, tapi Allah jadikan semua manusia seronok bila dia beri makan. Semua. Kita tiba-tiba duduk, orang pun belanja. Bukan kita tak mampu, ayo kita pun mampu. Tapi kita teruja, semangat. Kita rasa seronok. Kita boleh kedai ni pun kita boleh beli. Tapi bila orang bayar, kita nampak dia prihatin kat kita, dia baik dengan kita rasa begitu. Oleh sebab itu, bila kita beri kepada orang bertakwa, besarnya pahala kita. Digunakan kekuatan tubuh badan dia untuk sembahyang, untuk baca Quran, untuk menuntut ilmu. Dia bersyukur pada Allah dengan makanan yang kita berikan. Allah kita beri, dia bersebut Alhamdulillah, kita dapat pahala. Syukur itu kita dapat pahala.
Bertambah rezeki dia, bertambah rezeki kita. Sebab dia bersyukur bagi pihak kita sebenarnya. Sebab kita yang beri makan. Sebab itu, amalan-amalan yang membantu orang bertakwa, kita perlu gandakan. Kerana sebagian ibadat kita tak mampu buat. Tapi orang-orang bertakwa ni mampu buat. Kemudian bila Rasulullah menyatakan, beri pakaian kamu kepada orang mukmin. Atqiya, orang yang bertakwa, mukmin juga orang bertakwa. Tapi atqiya dalam level yang tertinggi. Sebab kesibukan al-atqiya ialah melakukan amal soleh. Kesibukan orang mukmin ialah menjaga iman dia. Jaga iman. Dia tengah maintenance lagi. Yang ni dah peringkat, kita kata investment, melabur untuk. Orang beriman ni peringkat dia nak jaga iman dia. Biar maintain, okey, stabil. Itu mukminin. Orang atqiya, dia dah melepasi maintenance tadi, dia dah peringkat pelaburan. Peringkat dia ialah mengauk kekayaan daripada pahala. Maka kita bila melabur, kita melabur kat situ. Tapi kita juga tidak mengabaikan mukminin. Okey, beri pakaian pada mereka. Dia pakaian penting, makanan penting. Tapi dari sudut bagaimana makanan lebih membantu dia beribadat, itu lebih kuat. Dan pahalanya. Dan kedua-dua ini penting. Kedua-dua ini amalan yang Masya Allah pahalanya. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa, macam saya katakan, tunjuk amalan yang lebih utama. Saya umur pendek. Tuan-tuan pun umur pendek. Tak panjang pun. Dan saya pun duit tak banyak. Tuan-tuan pun duit tak banyak. Terhad. Tak banyak sangat. Namun saya nak gunakan kepandaian Allah beri pada saya, ilmu, untuk saya gunakan umur pendek, memanjangkan umur saya dengan kebaikan. Dengan rezeki yang sedikit, menguntungkan saya dengan pelaburan akhirat. Walaupun sikit rezeki saya, tak banyak. Sebulan saya dapat banyak ribu gini. Tapi saya nak dapat pahala macam orang gajinya 1 juta sebulan. Bila kita ada ilmu, maka ya kita dapat. Ini asas bagaimana kita melakukan kebaikan. Dan amaran, jangan beri makanan dan minuman pada orang munafik, pada orang fasik, pada ahli maksiat. Nescaya kita akan terlibat sebahat dengannya dalam hal-hal dosa. Dan itu kebimbangan kita. Kita beri dia makan, nanti digunakan makanan dia buat maksiat. Kita beri dia pakaian, digunakan pakaian untuk buat maksiat. Maka kita menghalang diri kita. Kalau kita tahu dia menggunakan benda tadi untuk buat maksiat. Maka sebab itu setiap tindakan kita, tuan-tuan, dan orang sekeliling kita kena perhatikan. Bukan sekadar kita nak kuat iman, nak dapat pahala dengan amalan kita buat. Juga dengan orang-orang sekeliling kita yang menjadi, kita jadi sebahagian punca mereka buat pahala. Atau sebahagian punca mereka buat dosa. Maka jangan kita menjadi punca dia buat dosa. Ataupun bantu dia dalam buat dosa. Sebab disebut dalam hadis, siapa yang membantu orang yang membunuh walau satu kalimah. Ini kita kiaskan nanti. Seorang bila dibunuh, kita bantu dengan satu kalimah. Dia nak bunuh fulan bin fulan. Mana orang tu? Kita tu kat situ. Satu kalimah. Kat situ. Maka kita nanti, orangnya akan dibangkitkan hari kiamat kelak. Tertulis pada dahi dia, Aisun min rahmatillah. Orang yang tak akan dapat rahmat Allah. Itu yang tolong dengan satu kalimah. Kalau tolong orang buat maksiat dengan satu kalimah, begitu kedudukan akhirat kelak. Bagaimana yang memang mendorong orang buat maksiat dengan makan, dengan minum, dengan segala sponsorship dia bagi. Maka ini dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kataan al-bir, kata ulama, kebaikan yang beri manfaat pada manusia. Dan at-taqwa pula ialah perkara yang menjaga iman kita. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa, dosa dengan Allah. Dan udwan, permusuhan sesama manusia. Ada benda yang kita tahu boleh bermusuh, kita tak nak. Tuan-tuan jangan tolong sebarkan benda-benda yang akan memarakkan api permusuhan. Kadang-kadang kita lihat para ilmuwan kita, sebagian mereka ada khilaf. Kita orang bawah ni jangan duk viral benda-benda macam itu sehingga memanaskan lagi suasana. Jangan. Kita orang yang coolkan benda tu. Kadang-kadang kita pun suka tulis status panas-panas ni. Padahal kekhilafan mereka kecil saja. Tapi kita besarkan. Lalu kita panaskan. Kata ini udwan, permusuhan. Saya tak nak jadi sebab status saya wujudkan permusuhan. Terutama di kalangan orang yang saya sayang, kalangan ulama-ulama orang soleh. Tak nak. Ia menegur okey, menasihat okey. Tapi wujud satu benda yang membentuk kelompok penyokong,
pendukung dan sebagainya yang boleh mewujudkan perbalahan, ini tidak menguntungkan. Sebab itu tuan-tuan, Facebook kita, IG, jangan jadi ia sebagai kita katakan yang menyemarakkan permusuhan. Biar orang baca status kita, orang pukul, tenang. Kita sentiasa wasaka baik dengan orang. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.